17. Change. InsyaAllah. Kita buka majlis kita dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahli wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa syafi'uhu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wasanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may hajir fi sabilillah yajid fil ardi mugharaman katsira wasa'a. Wa may yakhruj min batihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Sadaqallahul azim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi, wal muhajir man hajara man hallahu anhu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifada wal asa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qubi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati, silakan pengurus majlis merangkap pengurus masjid Jumaat. Seluruhnya silakan salasah imam, tiga orang imam kita. 3 imam kan? Betul. Ada 3 imam. Kemudian Tuan Bilal, Tuan Siap, punya jawatan kuasa masjid, Tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, tokoh-tokoh masyarakat, para asatizah, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji tersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah terdapat bersama pada malam ini. Itulah ceramah berkenaan dengan Hijratul Rasul ataupun Ma'asjirah untuk tahun 1444 Kita dah berada 1444 Hijri, tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita lanjut ke kita berceramah ni,
Suka juga saya perkenalkan diri saya lah sebagai ringkaslah. Nama diberi ialah Ustaz Muhammad bin Kasim, berasal daripada Kampung Canggang, Johor, Negeri Sembilan. Sekarang dia menetap di Taman Cembu Utama lah. Telah pun berkahwin, mempunyai 7 orang anak. Semua dah besar-besar lah. Yang kecil pun dah tingkatan 2. Kan? Kemudian sekarang berkhidmat di unit Ukhwah. Unit Ukhwah bahagian dakwah. Unit Ukhwah bahagian dakwah di Jaiz, di pusat dakwah Parui. Masuk di kerja pejabat agama tahun 2010. Mula-mula ditempatkan di pejabat agama Rembau, jaga masjid dan surau. Jaga masjid dan surau di daerah Rembau. Masjid ada 42, tak silap saya lah. Betul tak? 42 kan? Betul lah. 42 kan? Ingat lagi lah, walaupun dah lama kan, tapi ingat lagi jumlah 42 masjid. Lepas tu ada surau-surau lain lah yang kita jaga. Lepas tu tahun 2013 dipindahkan di unit halal. Kan, unit halal di Jaiz selama setahun. Lepas tu bertukar pula ke Pait Seremban, Pejabat Muslim daerah Seremban tahun 2015 sampai pada tahun 2021 selaku timbalan pendaftar pernikahan dan rujuk untuk daerah Seremban. Tahun 2021 bulan 6, masa tu dah COVID ni, pasal COVID ni, saya mohon untuk berpindah ke dakwah, dan sekarang ni berkhidmat ditempatkan di dakwah unit Ukhwah, jaga mu'alaf, jaga mu'alaf. Tuan-tuan, alhamdulillah. Dan di masjid ini pun, kalau ikutkan, ada juga ziarah saya di masjid ini semasa arwah Cikgu Takim dulu, kan? Arwah Cikgu Takim dulu, saya pun mengadah banyak kali lah mengajar di sini, kan? Jadi orang lama dia ingat lah tu. Tok Imam ingat lah, Imam Yusuf dia Mahfuz, kenal lah, tahulah cerita kan. Macam tu. Masa saya ngajar lu, arwah lu memang biasa dia duduk sebelah saya. Dia rajin dia, tuan. Mana time dia ngajar dia tu. Sekarang saya tak ngajar lagi, ngajarlah tempat-tempat lain. Dan sekarang ini mengajar takmir di daerah Seremban. Daerah Seremban. Saya tak ngajar di daerah Rembau, tapi ada kuliah di Rembau, di Masjid Jami'an Nur, Pekar Rembau. Kalau ikutkan, saya kuliah malam ni di Rembau, Kitab Joharatul Tauhid, tapi sebabkan ada jemputan sini, jadi tangguh sana lah. Jadi kita penuhilah undangan di sini, tuan-tuan, insya-Allah. Itulah sedikit berkenaan saya lah. Dan kalau masanya, kalau kita lapang tu, kita mengetel lah kat mana-mana tu, kat belakang mat tu. Tuan-tuan, masya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat berbahagia. Jadi kita kembali kepada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran tadi lah, dalam surah An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi mugharaman katsirah wasa. Wa man yahruj min batihi muhajiran ilallah rasulih faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Yang maksudnya, barang siapa yang berhijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapati bahawa bumi Allah Taala ini luas, rezeki yang luas, mugharaman katsira wasa. Wa man yahruj min batihi muhajiran ila Allah rasulih, dan barang siapa yang keluar daripada rumahnya kena berhijrah kerana Allah Taala dan Rasul. Kemudian dalam masa berhijrah itu, mereka itu diwafatkan ataupun menemui kematian lah, faqad waqa'a ajruhu, maka Allah Ta'ala telah menyempurnakan akan pahalanya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Ta'ala itu Maha Ghafur, Maha Pengampun.
lagi Maha Penyayang, tuan-tuan. Jadi peristiwa hijrah ni, tuan-tuan, saban tahun kita sambut. Saban tahun kita sambut. Banyak masjid-masjid dan surau mengerti peristiwa hijrah ini. Kenapa hijrah ini penting, tuan-tuan, dalam kehidupan kita? Dia banyak sebab lah. Salah satu sebabnya ialah, pertama ialah hijrah ni kalau ikutkan dia kalender lah, kalender Islam, takwim ataupun kalender Islam. Sebelum daripada ditetapkan hijrah ni sebagai kalender Islam, umat Islam masa tu pakai kalender-kalender yang ada sebelum tu lah. Contohnya tahun gajah, kan, ikut pada tahun kerajaan Rom, Parsi dan sebagainya. Jadi mereka tak ada satu ketetapan berkenaan dengan takwim dalam Islam ini. Sehingga kan benda itu dimarketkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari masa tu dia jadi gubernur yang di luar daripada Mekah dan Madinah. Dia kata, boleh tak tuan yang hantar surat tu masa tu, tuan-tuan, iaitulah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni selalu hantar arahan haram melalui surat kepada gubernur-gubernur yang berada di luar daripada Mekah ataupun Madinah. Jadi ada Abu Musa Asy'ari ni, dia kata dia confuse tentang tarikh. Bilakah tarikh itu surat tu dihantar? Bila tarikh surat tu dihantar? Jadi tak ada ketetapan. Lalu benda itu disampaikan kepada Sayyidina Umar. Maka Umar pun panggil mesyuarat lah para sahabat. Jadi para sahabat pun mencadangkan berbagai cadangan. Ada di kalangan mereka, kalau boleh kita tetapkan kepada tarikh milad, mana kelahiran Rasulullah SAW ni sebagai tahun hijrah. Ada pula menyatakan bahawa tarikh kewafatan Rasulullah SAW itu sebagai tahun hijrah. Dan ada yang menetapkan bahawa tarikh perpindahan Nabi daripada Mekah ke Madinah itu sebagai tahun hijrah, tuan-tuan. Jadi akhirnya cadangan Umar tu berkenaan hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah itu sebagai tahun hijrah. Sedangkan dia punya bulan pula, bulannya ditetapkan ialah pada bulan Muharram. Kan, mana 1 Muharram itu ditetapkan sebagai tahun hijrah dalam kalender Islam. Sedangkan peristiwa hijrah ni dia berlaku bukan pada bulan Muharram. Kita kena tahu, hijrah berlaku pada 27 Safar. 27 Safar, sebelum mana selepas daripada 14 tahun Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai Nabi dan Rasul. Sebelah 14 tahun. Pada 20 Safar Nabi pun hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan Nabi sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal. 14 selepas daripada 14 tahun nubuwah ataupun dilantik sebagai Nabi dan Rasul, tuan-tuan. Jadi kalau ikutkan dia punya kalender tu, maknanya hijrah itu kalau ikutkan pada bulan Safar. Mana 27 Safar itulah maka dikira sebagai satu hijrah. Tetapi tidak. Hasil daripada mesyuarat, perbincangan dan sebagainya, jadi para sahabat setuju mana 1 Muharram itu dijadikan sebagai tahun hijrah. Yang pertama lah untuk tahun yang kemudiannya. Mana bukan pada tahun itu ditetapkan, tapi pada tahun kemudiannya ditetapkanlah selepas daripada mesyuarat dan juga perbincangan. Itu, tuan-tuan, perlunya mesyuarat dan juga perbincangan dalam satu perkara apabila kita nak memutuskan satu perkara, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang berbahagia. Kemudian dalam peristiwa hijrah juga kita dapati bahawa Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimina anfusihim qalu bima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullah wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Ta'ala, oleh para malaikat, sebenarnya mereka itu menzalimi akan diri mereka sendiri. Lalu para malaikat pun bertanya,
ketika mereka tu nak ditarik, kalau ikut dia punya tafsir, tuan-tuan, saya lihat dalam tafsir Al-Munir, lihat dalam tafsir Ibn Katsir dan sebagainya, berkenaan ayat 97 surah An-Nisa ini, sebelum ayat 100 tadi, ayat 100, ini ayat 97 tuan-tuan. Dalam ayat 97 kan, para malaikat bertanya kepada orang-orang yang tidak pergi berhijrah, qalu fima kuntum, bagaimana keadaan kamu, mereka tanya ketika mereka dalam keadaan nazak, dalam keadaan nazak kan, kerana mereka tak pergi hijrah. Qalu kunna mustadafina fil ard, lalu mereka berkata, sungguhnya kami ini golongan-golongan yang lemah di muka bumi. Qalu, lalu malaikat berkata, alam takun ardullah wasi'atan fatuhajiru fiha. Malaikat berkata, bukankah bumi Allah Ta'ala ni luas, kenapa kau tak pergi hijrah? Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masirah. Mereka itulah orang-orang yang Allah Ta'ala masukkan mereka dalam neraka jahanam. Wasa'at masirah, dan itulah seburuk-buruk jalan, tuan-tuan. Kemudian disambung pada ayat 98, ilal mustanafina minal rijali wan nisa wal wildan, kecuali orang-orang yang lemah daripada golongan laki-laki dan golongan perempuan, dan juga kanak-kanak yang mana mereka tidak ada tidak ada kemampuan untuk pergi hijrah. La yastati'una hilata wa la yastaduna sabila, dan mereka tidak ada arah mana-mana nak tuju. Mana nak tuju ni, sebab perjalanan jauh daripada Mekah ke Madinah ni perjalanan jauh. Zaman sekarang senanglah, ada pas, ada apa kenderaan dan sebagainya. Jadi zaman dulu mana ada, yang ada lah unta kan, kuda dan sebagainya, dan perjalanan jauh, tuan-tuan, bukannya dekat. Sedangkan Nabi pun bergerak daripada Mekah pada 27 Safar sampai di Kuba pada 18 kan, pada 8 lebih awal Nabi sampai di Kuba, pada 8 lebih awal. Lepas tu Nabi tinggal di Kuba selama 4 hari. Lepas tu baru Nabi pergi ke Madinah. Sampai Madinah pada 12 lebih awal. Kan? Ya, bayangkanlah perjalanan tu jauh lah. Jadi di kalangan orang-orang Islam di masa itu yang masuk Islam, tuan-tuan, kan, ada di kalangan mereka itu tak nak pergi berhijrah. Ada tak nak pergi dengan berbagai alasan kenapa mereka tak pergi, sedangkan itu adalah perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah perintahkan kepada orang Islam supaya pergi hijrah. Sebelum itu belum ada perintah, yang ada hanya perintah untuk pergi ke Habsyah saja. Bila turunnya perintah Allah Ta'ala pergi hijrah, jadi orang-orang Islam kena berfikir bagaimana cara untuk pergi hijrah. Tapi ada kalau mereka tak dapat pergi hijrah, terutamanya macam tadi, ilal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan, kecuali orang-orang yang lemah daripada laki-laki dan perempuan dan kanak-kanak, yang mana mereka tak mampu pergi hijrah dan tak tahu mana jalan nak pergi sana. Dia tak tahu nak jalan. Pertama lagi kanak-kanak kan, mana pergi, nak ke Kulu ke, nak ke Dareh ke, kena baru tak tahu mana pergi. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran daripada ayat 99, faulaika asallahu ayyafu anhum, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah Ta'ala itu maha afuwan ghafura, maknanya pemaaf dan juga maha pengampun, tuan-tuan. Jadi ayat 97, 98, 99 sampai ayat 100 yang saya cakap tadi, ni ayat ni kait-mengait dan surah An-Nisa ni, ayat berkenaan hijrah. Ibadah dalam peristiwa hijrah ni yang penuh dengan cabaran, cubaan dan juga cabaran, kan, kerana perjalanannya jauh dan kalau boleh ada penunjuk jalan. Tak ada penunjuk jalan, susah. Zaman sekarang, tuan-tuan, orang tengok dalam Google Map lah. Google Map ataupun apa tu, Waze, tak? Nasib lah kalau Waze tunjuk ke masuk ke lalongkang lah. Masuk dalam parit lah, tuan-tuan.
Dia kalau boleh jangan tengok Waze je. Kita Google Map pun nak kena tengok juga. Saya kalau nak pergi mana tengok dua-dua. Map pun kadang-kadang banyak saya tengok Google Maps lah macam tu. Dulu mana ada Google Map? Tak ada. Nah, dulu dia bergantung kepada penunjuk jalan atau tengok pada bintang dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada penunjuk jalan, maka susahlah. Nabi pun dalam peristiwa hijrah pun Nabi memerlukan penunjuk jalan. Siapa penunjuk jalannya? Seorang orang kafir, Abdullah bin Uraiqat. Dia yang menjadi penunjuk jalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana perjalanan jauh. Itu juga tuan-tuan, kita dalam Islam ni. Dalam Islam, kalau kita nak selamat, mesti ada penunjuk jalan. Mana penunjuk jalan kita dalam Islam ni? Quran kan? Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama. Sama ada ulama salaf ataupun ulama khalaf. Kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah ni yang kita pegang ialah ulama salaf dan juga ulama khalaf. Terutama sekali dalam perkara berkenaan mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat. Contohnya Ar-Rahman ala istawa, Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Yadullah faqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kan? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekalah wajah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berwajah atau bermuka kan. Ini semua ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni, jadi para ulama terbagi pada dua pendirian berkenaan ayat mutasyabihat. Yang pertama ulama salaf, yang kedua ulama khalaf. Ulama salaf mereka tafwid. Tafwid mana menyerahkan maknanya kepada Allah. Seperti Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy, macam mana bentuk arasy, macam mana rupa arasy dan sebagainya. Jadi mereka tafwid, tawakuf, serahkan makna pada Allah. Ini dipegang oleh ulama salaf. Yang kedua ulama khalaf. Ulama khalaf maknanya mereka mentakwilkan dengan makna yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ialah Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy tadi, maksudnya istawa bermakna istaula. Kan? Allah Ta'ala menguasai, menguruskan, kan? Dan sebagainya lah. Itu pendidikan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah tu tuan. Baik. Kemudian kita kembali pada peristiwa hijrah. Dalam peristiwa hijrah ni, para sahabat tuan-tuan diuji dengan pelbagai ujian. Antara sahabat yang diuji dalam peristiwa hijrah ialah contohnya iaitulah Abu Salamah. Abu Salamah, isterinya Ummu Salamah. Mereka ni tuan-tuan ada seorang anak. Mereka ni tersilap saya ada menyatakan dua orang anak, menyatakan seorang anak. Jadi mereka ada anak. Jadi apabila datang perintah Allah Ta'ala supaya pergi hijrah, Abu Salamah dengan Ummu Salamah, mereka dah masuk Islam masa itu. Jadi mereka pun merancang untuk pergi berhijrah. Sebab apa? Ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila perintah Allah Ta'ala, anak tak nak kena buat. Banyak ada kalau kita kadang-kadang mempertikaikan perintah Allah Ta'ala. Itu perintah Allah, ikut je lah. Berpayah bala anak. Kadang-kadang kita meletakkan akal kita lebih tinggi daripada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran kata begini, kita kata macam ni. Oh, tak sesuai dengan akal kita. Oh, tak nak pakailah. Jadi bila Allah Ta'ala dah perintahkan, kena ikut lah. Sebab Nabi pun ikut. Kalau saya lihat dalam tafsir Al-Munir tuan-tuan, antara faedah daripada pengajaran daripada peristiwa hijrah itu, antaranya ialah umat Islam kena pergi berpindah, kerana bila mereka berpindah, mereka ada tempat rujuk di Madinah nanti. Nabi dah sampai sana. Kalau seandainya mereka tinggal di Mekah, mereka tak ada tempat rujuk. Itu pentingnya ulama. Itu pentingnya ulama. Kan? Itu pentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan ni banyak. Saya lihat dalam tafsir. Kan? Antaranya ialah kenapa umat Islam kena pergi berhijrah? Kerana kalau mereka tak berhijrah, mereka tak ada tempat rujuk.
kalau ada masalah kepada mereka. Nak tak nak kena pergi. Kecuali lah tadi orang memang tak ada jalan, memang tak mampu nak pergi, kanak-kanak, orang buta, lemah sebagainya, memang tak boleh nak buat apalah. Tapi ada sebahagian daripada mereka tu kan, yang tak pergi hijrah tadi, mereka ada kemampuan pergi hijrah tapi tak nak pergi, lalu dipergunakan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Kau kena masuk dalam tentera kami, lawan Muhammad. Kau masuk tentera kami, lawan Muhammad. Dia tak menzahirkan keislaman dia kepada Abu Jahal, sebab mungkin dia takut dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Dan Nabi pula dah pergi berhijrah masa tu di Madinah, jadi tak mampu nak menzahirkan keislaman dia. Jadi dipergunakan oleh orang kafir dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar kan, ada di kalangan sahabat daripada Madinah ni yang tercucuk ataupun tertikam. Sahabat yang dalam peperangan Badar itu yang dia Islam, tuan-tuan, dia Islam. Sampai kan ada sahabat kata, macam kenal kau dia, bukan kau dah Islam ke? Tuan-tuan, sampai begitu sekali lah, tuan-tuan. Sehingga kan sahabat tadi keliru, tuan-tuan. Kenapa tak pergi hijrah, dia kata. Jadi bila tak pergi hijrah, jadi mereka dipergunakan oleh orang kafir. Dan ada di kalangan mereka yang terbunuh macam yang disebut tadi. Jadi bila terbunuh, jadi malaikat pun tanya, Bima kuntum, bagaimana keadaan kamu? Kenapa kau keadaan macam ni? Jadi sudah tentu dia mati tidak dalam keadaan Islam dah, sebab dia telah digunakan oleh orang Abu Jahal dan Abu Lahab. Siapa tadi? Kemudian satu lagi saya sebut tadi bahawa kenapa pergi berhijrah? Kerana tempat rujuk hukum hakam, iaitu Nabi berpindah ke Madinah. Bila tempat rujuk dah berpindah, wajiblah kita pergi pindah. Itu juga kalau seandainya kita berada di negara kafir, kata para ulama. Kalau kita berada di negara kafir, dan di negara kafir itu tak ada tempat kita nak rujuk segala hukum hakam. Kalau ada masalah hukum hakam kita tak boleh rujuk, maka wajib kita pergi berhijrah. Cari tempat yang ada ustaz, ada ustazah, ada ulama, ada orang yang boleh kita mencerahkan masalah kita, menyelesaikan masalah kita dan sebagainya. Itu adalah pengajaran yang boleh kita dapatlah dalam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kembali pada Abu Salamah ni, tuan-tuan. Jadi Abu Salamah nak pergi berhijrah, dia nak bawa isteri dan juga anak dia sekali. Dalam perjalanan mereka ditahan oleh ahli keluarga dia. Kau nak pergi mana ni? Aku nak ikut Muhammad pergi berhijrah. Jadi ahli keluarga dia, tuan-tuan, tak bagi dia. Kan, ahli keluarga belah isteri dia, tangkap isteri dia, tangkap bawa balik ke perkampungan dia. Lepas tu ada yang pula mereka ambil anak dia, ahli keluarga daripada belah ayah dia, daripada suami dia, ambil anak dia. Sedangkan Abu Salamah terpaksa, mereka tak tangkap Abu Salamah. Jadi Abu Salamah pergilah hijrah seorang diri, tuan-tuan. Pergi hijrah seorang diri. Yang isteri tadi bila tak dapat pergi hijrah, kan, lepas tu dipisah dengan anak dia pula, sebab anaknya diambil oleh ahli keluarga belah suami dia. Dan dia pula ditahan oleh ahli keluarga dia sendiri. Maka Ummu Salamah pun, tuan-tuan, sedihlah. Sedih, kecewa, kadang tak makan, tak minum, menangis. Kan, kadang-kadang duduk kat padang pasir tu, menangis siakan dirinya, sedihlah, kecewa, tak dapat pergi ke suami. Sayang dia Ummu Salamah ni pada suami dia Abu Salamah. Sehinggalah, tuan-tuan, setahun, tuan-tuan, dia menanggung, tuan. Isteri dia menanggung kesedihan, kan, kekecewaan, frust dan sebagainya, tak dapat pergi hijrah. Sehinggalah satu hari, kan, ahli keluarga dia kata, kan, bila tengok keadaan kepada Ummu Salamah ni, kata, apa kata kalau kita lepaskanlah, dia kata. Lepaskanlah. Maka akhirnya dilepaskan. Ummu Salamah pun, kemudian anak dia pun dilepaskan sekali. Maka pergilah Ummu Salamah, tuan-tuan, pergilah merentas padang pasir tu, anak beranak aja. Ummu Salamah dengan anak dia pergi merentas pasir. Sampailah pada satu tempat,
ada seorang sahabat Abu Talhah bin Talhah, kata silap saya, dia ni jumpa dengan Ummu Salamah dengan anak dia. Dia tanya, dia kata, kau nak pergi mana ni? Aku nak pergi jumpa suami aku di Madinah. Kau terpaksa aku kawal, kata. Kau tak boleh pergi seseorang, tak beranak, tak boleh. Takut nanti kalau apa berlaku lah. Maka Abu Talhah dia kata, tak apalah, saya kawal kau, saya guide kau, kan? Dan pergilah, sampailah ke Madinah, tuan. Tapi ialah Abu Talhah dia tak ambil kesempatan apapun kepada Ummu Salamah, masya-Allah. Walaupun dia tak Islam lagi masa tu. Dia tak Islam. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat berbahagia. Kemudian ada lagi yang berlaku kepada sahabat-sahabat lain. Mana nak cerita pada kita ni, maknanya perjuangan hijrah ni bukan benda yang simple, bukan benda yang mudah, tuan. Masing-masing diuji dengan pelbagai ujian, sehinggalah tertegaknya negeri Islam Madinah, tuan. Antara sahabat yang diuji, ya, antaranya ialah Iyas bin Rabi'ah. Iyas bin Rabi'ah dan Hisham Al-As. Kan, dua orang sahabat ini pergi berhijrah bersama dengan Sayyidina Umar. Kalau ikutkan, Sayyidina Umar pergi sekali dengan dia orang. Sayyidina Umar, lepas itu Iyas bin Rabi'ah, kemudian Hisham Al-As, 3 orang. Dalam pergi berhijrah tadi, Sayyidina Umar dia okey lah. Semua orang tak berani dengan dia. Semua orang tak berani Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar kata, siapa yang nak isterinya menjadi janda dan ibu dia menjadi, orang kata, kehilangan anak, dan anaknya menjadi yatim piatu, aku tunggulah ke lembah aku. Seorang pun tak berani, tuan. Sayyidina Umar ni dia kerang kan, Sayyidina Umar. Tetapi yang berlaku kepada Iyas bin Rabi'ah. Iyas bin Rabi'ah ni, dia ni diuji dalam perjalanan pindahnya daripada Mekah ke Madinah. Iyas bin Rabi'ah ni, dia pun ada kaitan dengan Abu Jahal. Dia ada kaitan, ada macam persaudaraan begitulah, gitu. Maka ketika dia pergi berhijrah tadi, tiba-tiba mereka ditahan oleh Abu Jahal. Maka Abu Jahal berkatalah kepada Iyas bin Rabi'ah, wahai Iyas, dia kata, kau nak pergi mana? Aku nak pergi berhijrah, nak ikut Muhammad pergi berhijrah. Kau tahu tak, ibu kita, dia kata, telah pun bernazar, dia kata, ataupun telah bersumpah bahawa dia tidak akan menyikat rambut dia, dan dia tidak akan mencari tempat berteduh daripada berjemur di atas padang pasir, kecuali engkau kena kembali semula ke Mekah, dia kata. Maka Hisham bin As dia kata, alah, pedulilah cakap Abu Jahal tu, dan alah, dia perobok je tu, dia kata. Dia perobok je kata, kau jangan percayalah. Tapi Iyas bin Rabi'ah ni tu kata, dia macam hati dia tu bersedih lah, sedih, kesian dengan mak dia. Dia kata, kalau seandainya dia meneruskan, orang kata, hijrah ni, sudah tentu mak dia akan menunaikan nazar dia, maka dia tidak akan menyikat rambut selama-lamanya. dan dia tidak akan cari tempat berteduh daripada panas matahari. Tuan-tuan, apa kata Hisham Al-As kepada Iyas bin Rabi'ah? Dia kata, wahai Iyas, dia kata, ketahuilah olehmu, dia kata, kalau seandainya ibu kita itu rambutnya, kalau dia tak nak sikat, tapi satu hari nanti kalau dia punya kepala tu gatal, dia kata, kepala gatal, sudah tentu dia akan sikat rambut dia. Jadi janganlah kau risau, kan. Kemudian kalau seandainya ibu kau tu, dia kata, kan, dia punya muka tu dah panik, dah kena torik matahari, sudah tentu dia akan cari tempat berteduh. Kata. Ini Hisham bin Al-As pujuk pada Iyas bin Rabi'ah lah, supaya jangan percaya dengan cakap Abu Jahal, dia kata. Alah, pedulilah Abu Jahal tu, apa dia cakap tu. Kalau seandainya ibu kau, dia kata, Iyas bin Rabi'ah, kalau seandainya ibu kau tu gatal malu dia, rambut dia kalah gatal, sudah tentu dia akan sikat rambut dia balik. Sampai bila dia nak tahan gatal rambut kepala, itu. Kemudian yang kedua,
Kalau seandainya ibu kau tu berjemur atas panas, dia tak tahan jemur tu, dia carilah tempat teduh. Tapi Iyas bin Rabi'ah ni dia kata tak sampai hati jugalah. Maka akhirnya dia balik. Dia balik, tuan-tuan, apa terjadi? Abu Jahal pun tangkap lah. Cakap, tuan-tuan, dia masukkan dalam kurungan. Dia masuk dalam kurungan. Kemudian Isyam tadi menerus perjalanan sampailah ke Madinah. Sampai Madinah, dia pun mengadulah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang berlaku kepada Iyas bin Rabi'ah. Maka Nabi kata, ada tak di kalangan kita ni, ada tak sesiapa yang mampu pergi lepaskan sahabat kita yang dikurung di Mekah itu? Ada seorang lelaki itu, saya. Ya Rasulullah, saya sanggup. Maka dia pergilah sampai ke Mekah. Sampailah jumpa pada tempat Iyas bin Rabi'ah itu dikurung. Dengan cara dia nampak ada seorang perempuan bawa makanan kepada tempat kurungan Iyas tadi. Maka akhirnya dia pun dilepaskan. Tuan-tuan. Masya Allah, tuan. Itu yang berlaku. Kemudian ada sahabat lagi yang diuji dalam perjalanan. Antaranya ialah Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi tu, tuan, dia ni bukan orang daripada Mekah. Dia ni pada orang luar. Kemudian dia ni asalnya dia orang ni susah, dia orang miskin. Maka dia datang ke Mekah. Sampai ke Mekah dia berniaga, akhirnya dia kaya, dia jadi berduit dia banyak. Kemudian dia masuk Islam. Kemudian apabila datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia pergi berhijrah, maka dia nak bawa sekali dengan harta bendanya, nak bawa pergi ke Madinah. Di pertengahan jalan, maka dia ditahan oleh orang Quraisy. Lalu mereka tanya kepada Suhaib Ar-Rumi, dia kata, wahai Suhaib, dia kata, kau nak ke mana ni? Aku nak pergi meninggalkan Mekah, nak pergi ke Madinah, hijrah ikut Muhammad, dia kata. Kau tahu tak Suhaib, dia kata, kau dulu orang yang miskin. Kau dulu gulungan macam gelandangan lah, gitu kan. Kau dulu miskin, duit tak ada, apa-apa ke dana. Kemudian kau datang ke Mekah ni, kau berniaga, jadi kau kaya raya. Sekarang ni mudah-mudah ya kau nak bawa harta kau pergi Madinah. Gitu. Tak boleh. No way, dia kata. Tak boleh. Kalau nak pergi boleh, tapi harta tinggal. Harta tinggal. Maka Suhaib kata, boleh, tak ada masalah pun, dia kata. Dia kata. Maka akhirnya hartanya ditinggalkan. Akhirnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata, wa minas nasi man yasri nafsahu ibtigha'an mardatillah wallahu ra'ufur bil ibad. Maka sebahagian daripada manusia itu, iaitulah orang-orang yang menjual akan harta dia kerana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Itu yang berlaku kepada Suhaib bin Rabi'ah. Kemudian dalam peristiwa hijrah juga banyak cerita tentang berkenaan hijrah ni. Kalau nak cerita satu-satu memang banyak. Cuma kita ambil ringkas-ringkasnya. Ringkas-ringkasnya antara yang berlaku kan ialah iaitulah perjanjian bai'atul nisa. Kemudian bai'atul Aqabah. Kan? Ada dua perjanjian, tuan. Sebelum daripada hijrah ada dua perjanjian yang kita tuan kena faham. Yang pertama perjanjian bai'atul nisa. Iaitulah perjanjian Nabi dengan Gunung Asar. Cuma perjanjian yang pertama, tuan, ia tidak ada isi berkenaan tentang peperangan. Cuma isinya ialah antaranya mereka berbai'ah dengan Nabi SAW untuk menyatakan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan mereka berjanji tidak akan mencuri. Mereka berjanji tidak akan berzina. Mereka berjanji tidak akan buat benda yang tak elok. Itu perjanjian dinamakan bai'atun nisa. Kenapa dikatakan bai'atun nisa? Sebab apa? Dia tak ada sebut tentang peperangan. Tidak ada sebut untuk mempertahankan Nabi dengan harta benda, dengan darah dan sebagainya. Tapi pada perjanjian yang kedua, sebelum hijrah, kan, itulah perjanjian Bai'atul Ridwan ataupun Bai'atul Aqabah itu. Maknanya kat situ dia dah sebut dah. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu datang kepada mereka Gunung Ansar ini, minta supaya mereka mempertahankan Nabi, mereka berjanji akan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dengan darah. Bidam, dia kata, walaupun dengan darah mereka akan mempertahankan batang tubuh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas itu barulah Nabi dibenarkan untuk pergi berhijrah. Siapa yang benarkan? Iaitulah Al-Abbas, iaitulah bapa saudara kepada Rasulullah SAW. Bapa saudaranya pernah cakap pada golongan Ansar, dia kata, kalau seandainya Muhammad ini kan kamu mampu untuk mempertahankannya, kami akan serahkan kepada kamu golongan Ansar. Kalau seandainya kamu tak mampu mempertahankan Muhammad ini, kalau terjadi apa-apa, kamu biarkanlah Muhammad ini bersama kami. Kami akan mempertahankan walaupun kami bukan Islam. Kata bapa saudaranya, saya akan mempertahankan dia. Kan, demi untuk keturunan Bani Hashim dan Abdul Muttalib, saya akan mempertahankan dia, Muhammad ini, walau macam mana pun. Tapi kalau seandainya kamu golongan Ansar daripada Aus dan Khazraj, dia kata, yang lebih 72 orang itu yang datang pada Nabi untuk buat perjanjian itu, kan, 73 orang. 73 orang. Mana 71 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Mereka berbaiat dengan Rasulullah SAW untuk mempertahankan Rasulullah SAW. Walaupun Nabi dihina, dicaci maki dan sebagainya, kan, ada orang nak bunuh Nabi dan sebagainya, mereka akan pertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka bersetuju, barulah bapa saya kata, saya benarkan kamu bawa Muhammad ni ke Madinah. Barulah Muhammad Rasulullah pergi Madinah, dan juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala tu. Kemudian perjanjian itu juga, tuan-tuan, rupa-rupanya diketahui oleh iblis. Kalau ikut syarahnya, iblis yang sentiasa memperhatikan terhadap apa yang akan berlaku kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya tahu bahawa Muhammad telah mengikat janji dengan golongan Ansar. Lalu dia pun berteriak, dia kata, ketahuilah orang Quraisy bahawa Muhammad telah buat perjanjian dengan golongan Ansar. Dia bertempik macam itulah. Tapi ada di kalangan orang-orang kafir Quraisy ni buat tak tahu je. Tak ada. Tapi ada juga yang orang kata, kan, mendengar perkataan iblis tadilah. Masya-Allah, tuan. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang berbahagia. Dalam peristiwa hijrah juga, tuan-tuan, ada seorang laki-laki yang bernama Buraikah Al-Haris. Kita pernah dengar tak nama? Buraikah Al-Haris. Buraikah Al-Haris ni, tuan, dia ketua kepada Bani Syahmim. Iaitulah satu bani ataupun kumpulan yang duduk dalam pertengahan jalan daripada Mekah menuju ke Madinah. Dan Buraikah Haris ni dia ada 70 orang tentera. Ada 70 orang askar ataupun tentera ataupun orang suruhan yang gagah-gagah, kan, yang berani dan sebagainya. Jadi satu hari, tuan-tuan, dia kata, aku dapat cerita bahawa, kan, ada orang mencari Muhammad, dia kata. Siapa yang dapat bunuh Muhammad ni, dia akan mendapat 100 ekor unta. Maka dia pun kata pada pengikutnya, wah, ini syok ni, kan, dapat 100 ekor, bagus ni, kan. Jadi dia panggil lah dia punya askar-askar dia ataupun orang-orang suruhan dia, kan. Apa kata kalau kita, kan, saya dengar Muhammad ini dia dalam perjalanan daripada Mekah menuju ke Madinah, dan kemungkinan tak lama lagi kemungkinan dia akan lalu ke kawasan kita ni. Jadi saya harapkan kepada kamu semua bersiap sedia. Kalau kamu semua nampak kalau ada kelipat orang daripada Mekah menuju Madinah ni, kan, kita tahan dia, buat roadblock. Buat roadblock, tahan dia. Jadi kemungkinan itu orang yang dicari oleh orang Quraisy, dia kata. Kalau kita dapat tangkap dia, jadi kita akan dapat 100 ekor unta. Dia kata, syok dapat 100 unta. Maka akhirnya, tuan, sampailah satu hari, kan, maka Nabi, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah dan juga Abdurrah bin Aikid penunjuk jalan. Jadi mereka pun sampailah di hadapan perkampungan Bani Syahmim tadi. Bila sampai situ je, maka Nabi tanya Abu Bakar, ya Abu Bakar, ada tak kita kenalan kita dalam kampung ni? Tak ada, dia kata.
Tak ada, ya Rasulullah. Kalau macam tu kita jalanlah. Okey, jalan. Bila mereka nak jalan ni, tiba-tiba kan mereka pun ditahan oleh orang suruhan daripada Buraiqah Al-Haris tadi. Dia kata, kamu tunggu, dia kata, kamu nak ke mana? Kami ni orang musafir, dia kata. Kami daripada Mekah menuju Madinah. Tunggu dulu, ketua kami nak jumpa. Itulah Buraiqah bin Haris. Maka Buraiqah pun beritahu bahawa Nabi dan juga rombongan dah sampai ke situ dah. Maka Buraiqah berkata, kamu ni nak ke mana? Dia kata, kami ni perjalanan daripada Mekah menuju ke Madinah. Maka Buraiqah kata, saya dapat tahu bahawa, dia kata, ada seorang laki-laki yang tengah dikejar ataupun dicari oleh orang-orang Quraisy daripada Mekah. Dan barang siapa yang dapat tangkap dia, dia akan mendapat 100 unta. Maka Abu Bakar kata, ya, inilah laki-laki itu Muhammad. Dia tunjuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia kata, kamu tak akan mungkin dapat menangkap dia. Kerana sebelum ni dah ramai orang nak tangkap dia tapi tak dapat, kata. Ramai orang nak tangkap dia, tak dapat nak tangkap dia. Malahan terbaru ni pun tu tak. Terbaru ni dia kata, ada seorang lelaki bernama Surakah bin Malik. Surakah bin Malik ni dia daripada suku kaum Mudlaj. Dia ni orang hebat. Dia ni orang pakar dalam menangkap apa-apa je kan. Dia ni pakar berkuda dan sebagainya. Tapi akhirnya dia pun tak mampu menangkap sahabat kami ni Muhammad ini. Dia kata. Dan malahan terbaru ni pun saya dapat dengar bahawa daripada 100 ekor unta dah dinaikkan kepada 200 ekor unta. Siapa dapat tangkap Muhammad ini, dia akan dapat 200. Tapi Abu Bakar kata, tak usah harap lah, dia kata. Ramai orang nak tangkap Muhammad ni, kawan saya ni, seorang pun tak dapat. Maka Buraiqah bin Haris berkata, tadi ada kau sebut nama Surakah bin Malik kan? Ada, dia kata. Surakah bin Malik ni tu kawan dia tu. Tu kawan dia, dia kata. Dia kena ada, dia ni seorang yang hebat. Ramai orang suruhan bawah dia, ramai tentera-tentera dan sebagainya. Kalau dah Surakah bin Malik ni pun dah buat perjanjian dengan Muhammad ni, kalau macam tu saya pun serendah lah, dia kata. Saya pun serendah lah, dia kata. Saya takut nanti kalau saya bunuh Muhammad ini, kawan saya bunuh Muhammad ini, sudah tentu aku akan diserang oleh Surakah bin Malik. Sebab Surakah bin Malik ni pun ramai juga penteranya. Sebab dia pun dah buat perjanjian dengan Rasulullah, keamanan pada Rasulullah, bahawa sesiapa yang yang nak ganggu Rasulullah, maka dia akan diserang oleh Surakah bin Malik, tuan-tuan. Maka akhirnya, tuan, Surakah bin Malik kata, saya tengok yang sahabat engkau ni, yang Muhammad ni, nampak orangnya okey je, nampak. Okey, muka manis kan, pewatak pun okey, dia kata. Kemudian dia cakap pada dia punya pengikut-pengikut, dia kata, apa kata kalau kita beriman dengan Muhammad ni, dia kata. Kan senang. Sebab dia pun okey, nampak tak ada masalah pun. Maka akhirnya Buraiqah Al-Haris, dia kata, kan, kita mengucap lah, kata, kita bersyahadah lah, kan. Maka akhirnya Nabi SAW pun mengajarkan syahadah kepada Buraiqah Al-Haris bersama dengan pengikutnya selama 70 orang, Masya Allah. Disebut dalam kisah, dalam Abu Talib Al-Latif tu, salah seorang penulis kan, buku tu, disebut berkenaan kisah dia, Masya Allah. Jadi akhirnya daripada nak dapatkan 100 unta, akhirnya bertukar, tuan-tuan. Bertukar dia punya perancangannya. Mana daripada nak dapatkan unta, akhirnya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi duduk beberapa hari di perkampungan Syahmim untuk mengajar kepada mereka berkenaan Islam. Sebelum bergerak menuju kepada Quba, tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang bahagia. Jadi peristiwa hijrah, kan? Kalau Nabi Muhammad SAW pernah sebut, dia kata la hijrata ba'dal fatih walakin niyat wa jihad.
Tidak ada lagi berlaku hijrah sesudah daripada pembukaan kota Mekah. Yang masih berlaku ialah kan niat dan juga jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang peristiwa hijrah daripada Mekah Madinah itu dah habis selepas daripada pembukaan kota Mekah. Bila dah habis hijrah, adakah hijrah terhabis begitu saja? Tidak. Hijrah ni banyak bentuk kan. Jadi maknanya kalau berpindah daripada yang Mekah Madinah tu memang dah habislah. Tapi niat jihad masih berlaku tuan-tuan. Malahan Nabi juga pernah sebut, dia kata al-muslimun man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang Islam itu orang yang sejahtera oleh tangannya dan mulutnya dari perbuatannya. Kemudian orang hijrah itu pula orang yang meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Jadi makna hijrah ni bukan hanya sekadar dalam bentuk itu saja, malahnya akhlak kita, perangai kita pun. Kalau sebelum ni perangai kita buruk kan, kita celupa kan, kita suka memfitnah orang, kita suka memaki hamun orang. Kalau kita sebelum ni panah bara dan sebagainya, inilah masa tuan-tuan untuk kita berhijrah. Itu sebabnya para ulama sebutkan mana hijrah ni bukan hanya sekadar begitu saja, mana hijrah daripada baik kepada tak baik kepada baik, berhijrah daripada baik kepada lebih baik dan sebagainya. Lebih baik dan sebagainya. Kalau tuan-tuan lihat kepada apa dia punya tema hijrah tahun ni tuan-tuan, keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran kan. Keluarga Malaysia pemangkin kepada kemakmuran. Tu dia punya tema hijrah pada tahun ni tuan-tuan. Yang mana tema ni asalnya diguna pakai kepada keluarga Malaysia ni, guna pakai untuk dalam masalah kebersamaan kita dalam memerangi Covid. Kebersamaan kita dalam memerangi Covid. Tu disebabkan itu keluarnya tema berkenaan keluarga Malaysia ni. Tetapi kita jangan lihat pada skop Covid je. Sebenarnya luas. Keluarga Malaysia ni luas. Maknanya kebersamaan kita, kesatuan kita dalam mempertahankan negara kita sendiri tuan. Apa sajalah. Apa saja yang nak ceroboh negara kita, nak pelekehkan negara kita dan sebagainya, maknanya kita ada kebersamaan. Walaupun kita ni macam-macam agama kan. Kita di Malaysia ada agama Hindu, Buddha dan sebagainya. Ada yang Sikh dan sebagainya. Ada yang tak ada agama dan sebagainya. Ada liberalisme lah, pluralisme dan macam-macam. Tapi benda tu kena ke belakang kan. Sebab apa? Kita kena tengok lah. Mana kita punya Islam ni, mana agama untuk kesatuan kita. Perlembagaan Malaysia ni kena yang atas sekali. Tu kena faham lah itu. Baik, tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang berbahagia. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika sampai ke Madinah tuan-tuan, apa ucapan yang pertama yang Nabi ucapkan ketika sampai ke Madinah? Ketika Nabi di atas unta tu, kan? Ketika Nabi nak berhenti mana satu rumah yang Nabi nak berhenti tu kan, ada satu riwayat daripada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam masa tu dia ni pendeta Yahudi. Bila dia dengar bahawa Nabi dah sampai ke Madinah, dia pun sama sekali lah nak tengok macam mana rupa Muhammad ni. Dia nak tengok macam mana rupa Muhammad ni. Kenapa orang daripada Madinah semuanya berduyun-duyun ni? Nak pergi nak tengok Muhammad ni ataupun Rasulullah yang dah sampai ke Madinah. Masing-masing menunggu lah. Terutama sekali orang Islam. Orang Islam yang masing-masing menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 12 hari awal tadi. Dan antara orang yang menanti kedatangan Rasulullah juga iaitulah Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi. Bila dia tengok kepada sampai dia tengok pada Nabi tadi, bila dia tengok muka Nabi tadi, dia kata, tengok dengan lain muka Nabi dan sebagainya,
Maka dia pun berkata pada sahabatnya, mustahillah lelaki ini menjadi seorang yang pembohong, gitu. Mustahillah lelaki ini pembohong. Sebab tengok pada riak muka dia, dia ni orang yang ikhlas, dia ni orang yang cakap benar dan sebagainya. Kan? Kemudian Abdullah bin Salam terdengar Nabi Muhammad SAW berkata-kata, mana itulah perkataan pertama ketika Nabi sampai ke Madinah. Apa kata Nabi ketika sampai Madinah? Dia kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam wa aidibut ta'am, sallu bil arham. Ya ayuhan nas, wahai manusia, dia kata, kan, wahai manusia, ya wahai manusia, afsus salam, berikan salam, wa aidibut ta'am, dan berikan makanan. Kemudian wasulil arham, kemudian sambungkan silaturahim. Lepas tu Nabi sambung lagi, dia kata sallu bil lail wan nasu niyam, semayang kamu pada waktu malam, pada manusia masa itu tengah tidur. Kemudian watadkhulul jannata bis salam, maka kamu akan masuk dalam syurga dengan salam, dengan sejahtera lah. Betul. Jadi itulah ucapan pertama yang dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ucapan pertama ni, yang pertama Nabi sebut ya ayuhan nas, wahai manusia. Kenapa Nabi sebut ya ayuhan manusia? Kenapa tak Nabi sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman dan sebagainya? Tapi Nabi sebut ya ayuhan nas, wahai manusia, kerana masa tuntutan yang menyambut Nabi ni bukan orang Islam saja. Malahan orang lain pun sebut, Yahudi ada, yang non-Muslim pun ada sekali, kan. Jadi mereka menanti-nanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan pertama Nabi kata afsus salam, berikan salam. Jadi ucapan salam itu kan, kalau saya tengok dalam syarahnya, kenapa Nabi kan menggunakan perkataan afsus salam? Antara faedah Nabi sebut berkenaan dengan sebarkan salam ini, kerana salam ini, kata ulama dalam syarah hadis itu, dia kata kerana salam ini ialah salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Kerana salam ini salah satu daripada nama-nama Allah Taala yang menyatakan maknanya sejahtera. Kat situ pun ada keberkatan dia, gitu. Ada keberkatan itu. Sebab itu bila kita jumpa orang, jangan kita loket dalam memberikan salam. Jangan kita, orang kata, wah malas Nabi salam, dia tentu dia jawab. Kan? Malah ada Nabi kata, berilah salam, walaupun kau kenal ke tak kenal sebagainya, kau kena beri salam dia. Kerana salam ini asalnya daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mana kita minta kesejahteraan kepada dia, walaupun mungkin kita tak kenal. Walaupun dia tak kenal, tapi tengok pada riak muka dia, dia ni orang Islam. Jadi kita kena bagi salam pada dia. Kemudian Nabi kata lagi, wa atimu ta'am, berikan makanan kepada orang lain. Berikan makanan, sama ada dengan cara menjamu orang makan, ad-diyafah, sebut dalam tafsir hadis itu, kasyarah dia, ataupun hadiah, sama ada hadiah ataupun diyafah, maknanya kita jamu dia makan, kan? Ataupun sedekah. Mana sedekah ni kepada orang Islam lah. Sedekah pada orang Islam, hadiah kita boleh bagi pada orang yang non-Muslim. Kemudian diafak ini maknanya orang datang ke rumah kita, bertamu dengan kita, so kita bagi dia makan. Itu sebab Nabi kata a'atibut ta'am, dia kata berikan makanan pada orang yang datang, sama ada pada non-Muslim ke dan sebagainya, kita bagi dia makan. Kalau bukan Muslim, mana hidayah, hadiah kepada mereka, gitu. Kemudian Nabi kata salli al-arham, salli bil arham, maknanya sambungkan silaturahim. Apa maksud dengan sambung silaturahim ni? Silaturahim pada siapa? Kan, maksud silaturahim itu ialah, kalau ikut pada syarahnya, dia kata silaturahim kepada kaum kerabat.
wasilul arham. Maksud silaturahim dengan arham ini maknanya karabah min jihatil abi au ummi, dia kata. Mana kerabat daripada jihad bapa ataupun daripada jihad ibu, daripada pihak bapa ataupun pihak ibu. Mana kita kena sambungkan silaturahim. Jadi Nabi menekankan kepada masyarakat Madinah tu sambungkan silaturahim. Sama ada daripada belah bapa ataupun belah ibu. Kalau ada di kalangan mereka itu yang memutuskan silaturahim, Nabi kata, maka naklah kamu sambungkan silaturahim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi Nabi kata? Wassallu bil-laili wan-nasu niyam. Dan semayanglah kamu pada waktu malam sedangkan manusia tengah tidur. Tengah tidur, berkaur dan sebagainya. Itulah masa yang paling baik untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan berbisik kepada Allah Ta'ala, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika manusia dalam keadaan hidup. Sesuai Allah Ta'ala sebut dan kata Al-Quran, dia kata tatajaba junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah Syadah kan. Yang biasa imam membaca pada subuh Jumaat tu. Tatajaba junubuhum anil madaji. Mereka itu menjauhkan diri mereka akan lambung mereka daripada tempat tidur, dan mereka berdoa kepada Allah Ta'ala kerana takut dan juga mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan sebahagian pada malam itu maka naklah kamu bertasbih, kan, mendirikan solat tahajud dan apa-apa solat yang lain, kan, sebagai satu kata ibadah tambahan, nafiyatan lak, ibadah tambahan kepada kita, tuan-tuan. Itu sebabnya kita ditekankan bangun malam, memunajat kepada Allah Ta'ala ketika manusia dalam keadaan tidur dan sebagainya, pada waktu sahur. Banyak di kalangan kita ni kadang terkejut je lah. Bangun terkejut kan, nak buang air kan, sakit perut dan sebagainya. Tapi kita ambillah kesempatan tu, walaupun mungkin bangun nak buang air dan sebagainya, kita ambil kesempatan untuk mengerjakan sembahyang sunat, kan, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu kan. Kemudian apa lagi Nabi sebut dalam hadis tadi, dia kata watadkhulul jannata bisalam. Maka masuklah kamu dalam syurga dengan sejahtera. Sebut dalam syarah dia kata takuna jannah jazaan liman fa'ala hazil isal mukhlisan fiha azza wajalla. Adalah syurga itu balasan bagi orang-orang yang melakukan demikian perkara tadi, kemudian dalam keadaan dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Masya-Allah. Kemudian tuan-tuan, kalau saya lihat dalam dalam keluarga Malaysia, kan, keluarga Malaysia pemakin kemakmuran. Saya tengok yang ditulis oleh Jakim, dia kata antara benda yang ditekankan juga untuk kita dapatkan wujudkan satu keluarga yang bahagia dalam keluarga rumah kita lah. Antara benda yang disebut, dia kata ada 3 rukun yang kita kena ambil tahu, dia kata, untuk kita keluarga Malaysia ni dapat menjadi pemangkin kepada kemakmuran. Dia kata yang pertama, mesti ada rukun, iaitulah at-ta'aruf. Rukun at-ta'aruf, di mana rukun at-ta'aruf ni memang ada dalam orang kata fiqh haraki ataupun fiqh tentang harakat pergerakan Islam, kan. Untuk gerakan Islam ni dia mesti ada 3 rukun, salah satunya lah. Yang pertama iaitulah berkenaan ta'aruf, yang kedua at-tafahum, dan yang ketiga at-takaful. 3 rukun. Dalam orang kata mana gerakan Islam, kan, antara 3 rukun ni antara benda yang ditekankan, kan, untuk kita nak dapatkan satu keluarga yang aman, harmoni, kan, yang tak ada orang kata saling bersengketa, bergaduh dan sebagainya. Antara benda yang ditekan itu iaitulah 3 rukun. Yang pertama
Itulah at-ta'aruf. Ta'aruf maksudnya kenal mengenal. Kenal mengenal. Banyak kalau kita ni tak kenal. Jiran pun tak kenal. Jiran sendiri pun tak kenal, tuan. Sebab apa? Kadang jiran pun tak campur dengan kita. Dia sibuk dengan dunia dia, tuan. Kadang ada yang kadang-kadang rumah depan surau pun kadang tak datang ke surau. Rumah depan surau pun kadang, depan masjid pun kadang tak datang ke masjid, tuan-tuan. Itu sebabnya dalam konteks kata keluarga Malaysia ni, yang pertama mesti ada at-ta'aruf. Untuk nak jadikan kemakmuran tu kena ada, nak dapat wujud kemakmuran tu, itu yang pertama kena ada. Iaitulah ta'aruf, maknanya kenal mengenal. Kenal mengenal. Kadang-kadang kita ni satu jiran, satu taman pun kadang ada kita tak kenal. Betul tak? Yalah, kadang jarang jumpa. Kadang dia keluar pagi, kan balik malam. Kadang ada yang tak bercampur dengan masyarakat, tak bercampur. Yang kita pula dengan dunia kita saja. Yang surau dengan dunia surau dia saja. Yang masjid dengan dunia masjid dia saja. Jadi tak bercampur dengan orang lain, tidak pergi kunjung-kunjung, ziarah-menziarah dan sebagainya. Jadi akhirnya tak dapatlah wujudkan benda tu. Silaturahim tadi. Jadi yang pertama iaitulah at-ta'aruf. Yang kedua at-tafahum. Tafahum ni maksudnya saling faham memahami. Saling faham memahami di antara satu sama lain. Sebab ada yang kadang-kadang dia tak faham ke kawan dia. Dia tak faham ke kawan dia, PN dia begini dan sebagainya. Kalau dia tengok dalam rukun usrah pun disebutkan benda ni. Kalau sesiapa yang ada ikut usrah pun ditekankan kepada rukun at-tafahum. Maknanya saling memahami di antara satu sama lain. Dengan siapa yang kita berkawan, dengan siapa kita bersahabat dan sebagainya, semana kita kena faham sahabat kita, kawan kita dan sebagainya. Itu yang kedua, tafahum. Yang ketiga at-takaful. Takaful ni biasalah dengan istilah, pernah dengar istilah takaful kan, insurans takaful dan sebagainya. So apa makna takaful? Takaful makna saling bantu-membantu. Saling bantu-membantu. Kalau agak sahabat kita susah, ditimpa musibah dan sebagainya, ditimpa kebakaran, kecelakaan dan sebagainya, kita kena beritahu. Paling tidak pun tanya khabar. Macam mana orang tu? Yang kata accident dah okey ke? Dah baik ke? Kemudian anak sambung belajar. Macam mana tuan? Anak dengan anak sambung belajar. Cukup tak duit kan? Gitu. Paling tidak pun kita tahu lah. Nak kata rumah tak sihat, sakit, betul ke? Jadi kalau seandainya tak mampu, kita buat collection lah. Kita buat collection, kita buat sumbangan derma kilat dan sebagainya, demi untuk dapat mengurangkan bebanan sahabat kita tadi, kawan kita dan sebagainya. Walaupun mungkin kadang-kadang dia bukan Muslim. Walaupun bukan Muslim, kalau ikut plan sesi Jabatan Jain tu kan, kita kena dekati bukan sahaja orang Islam, mana non-Muslim pun ataupun golongan mad'u istilahnya. Kalau kita di Jain ni, orang non-Muslim ni pun kita kena dekati juga. Kena dekati juga. Sebab ramai Muslim. Tadi pun ada kata simposium mu'alaf tadi dekat Dewan Sirimbau kan. Lebih kurang 200 mu'alaf hadir tadi kan, dengan pelbagai bangsa kan. India ada, China ada kan, Sabah Sarawak ada kan. Zaman sekarang tuan, saya di pejabat agama di Sarawak tu ramai. Yang masuk Islam paling ramai biasanya India lah. India paling ramai. Lepas tu China. Lepas tu daripada Sabah Sarawak pun ramai juga tuan masuk Islam. Ramai. Yang daripada keturunan kata Iban pun ada. Iban, Kadazan Dusun kan. Ramai tuan. Dia masuk Islam. Tentang niat mereka tu terserah pada dia lah. Apa niat dia sebab masuk Islam. Tapi yang penting pada kita ni, maknanya Islam tu sampai kepada mereka, dan Allah Ta'ala buka hati mereka untuk masuk Islam. Dan kita pun kalau boleh ke taman kita, tempat-tempat kita ni, kita jangan lupakan orang non-Muslim. Kita kena pergi tengok juga, ziarah jugalah.
tanya khabar ke, angkat tangan ke dan sebagainya kan. Boleh tidak, kalau boleh kita ziarah mereka. Macam tu. Jangan hari raya dia yang kita ziarah, tapi hari masa lain pun kita ziarah lah, tengoklah. Kalau ada dia pun mungkin dia sesak dan sebagainya, mungkin apa benda yang kita boleh bantu, kita bantulah. Macam tu. Jangan pinggirkan mereka. Sebab kemungkinan dengan kebaikan sedikit, mungkin sikit tentang kebaikan kita buat tu, kemungkinan Allah Ta'ala buka hati dia kan. Allah Ta'ala buka hati dia kan, akhirnya dia bersyahadah, dia mengucap syahadah. Dan nanti suatu hari nanti dia belajar Islam, kemungkinan dia pula lagi hebat pada kita pula. Dia lagi hebat pada kita, dia jadi ustaz, dia jadi ustazah, tuan-tuan. Kita tak tahu. Kita ni tak jadi-jadi ustazah. Kita ni tak jadi-jadi ustaz, berapa lama kita belajar macam tu juga, tak jadi ustaz juga. Mana tahu kalau kita buka hati, Allah Ta'ala buka hati mereka, oh, dia belajar lagi bagus, lagi hebat. Kita tengoklah kalau ada mualaf-mualaf yang hebat dan sebagainya, dia pula kita ni keropan. Macam Ustaz Abid kan, dia lagi kerja belalah daripada kita. Kita tak tahu je. Dia lagi keropan. Nampak? Masya Allah. Kemungkinan dengan hasil daripada sedikit kita punya sumbangan tu kan, hadiah yang kita buat itu, kemungkinan dia masuk Islam, hari nanti dia lagi hebat, lagi hebat kita. Dan dia juga pula nanti suatu hari dia pula menyumbang pada Islam. Dia pula dapat lagi tu kan, tarik lagi pula sestara dia, kawan dia masuk Islam. Kalau dia pejabat agama di sebelah bawah tu, saya tekan kepada mereka, siapa yang nak bersyahadah tu, dia kata, saya cakap dengan dia, nanti kalau kamu dah syahadah, kamu kena belajar Islam. Jangan nanti bila kamu masuk Islam macam tu je. Saya nak nanti bila kamu Islam tahun ni dengan 5 tahun akan datang, kamu dah beza dah. Jangan tahun ni kamu Islam, kamu masih tak tahu, kamu tak tahu berkenaan dengan alif bata dan sebagainya. 5 tahun akan datang pun kamu masih tak tahu alif bata lagi. Saya tak nak macam tu, saya cakap dia. Mesti ada perubahan. Bila kamu dah hijrah, kamu dah pilih Islam, maknanya kamu kena sehidup semati dengan Islam. Kamu jangan jadikan Islam ni macam tukar baju je. Tukar kain, baju dan sebagainya. Hari nak Islam, besok tak nak Islam dah. Lusa nak Islam dah balik, akan datang tak nak Islam dah balik. Saya tak nak macam tu. Saya cakap dengan orang, dia angguk. Fahamlah kan. Masalah dia tak faham, tak tahu, tapi dia penting dia angguk lah kan. Sebab kita kena beri tahu dia awal-awal sebelum dia syahadah. Kalau tuan nak ini, kamu nak syahadah kan, apa tujuan kamu nak syahadah? Saya nak kahwin Ustaz. Okey, tak apa, dia kata, kalau nak kahwin, kahwinlah. Tapi yang penting bila kamu syahadah kan, jangan kamu syahadah ni main-main. Jangan masuk main-main. Syahadah betul-betul, masuk Islam betul-betul, dan amalkan Islam betul. Kalau kamu tak tahu, kena belajar. Jangan tahun ni kamu Islam tak tahu alif bata, baru nak belajar alif bata. Jangan 5 tahun akan datang pun sama juga, masih tak tahu alif bata. Mesti ada perubahan dalam diri kamu. Saya cakap, kita nasihat dia orang. Okey Ustaz kata. Banyak lagi nasihat lain lah kita beritahu. Kan? Memang kita nak dia macam tu. Nak kita ni, nak mereka masuk Islam ni, jangan Islam main-main, yang hanya semata-mata nak duit, nak sumbangan dan sebagainya, nak kata one off dan sebagainya. Memang ada tu mu'alaf, ada one off RM2,000 bagi siapa yang masuk Islam, ada. Tapi kita tekankan jangan kerana tu. Jangan semata-mata kamu nak kahwin masuk Islam. Nanti kalau kamu tak jadi kahwin macam mana? Saya cakap dia. Kalau kamu nak masuk Islam semata-mata nak kahwin, tiba-tiba tiba-tiba tak jadi kahwin, adakah kamu keluar dari Islam balik? Saya tanya dia orang. Senyaplah. Jadi jangan macam tu. Kena masuk Islam tu lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya apa-apa pun yang berlaku pada diri kamu, kamu kecewa ke, kamu sedih ke, kamu hidup susah ke, miskin ke, kamu tetap dengan Islam. Saya kata, kamu tetap dengan Islam, kerana itu pilihan kamu, dan jangan cari-cari alasan untuk keluar balik. Gitu. Okey tuan-tuan, saya rasakan sekadar itulah tuan-tuan.
apa yang saya dapat kongsikan pada tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian pada malam ini insya-Allah akan dapat memantapkan lagi ilmu kita, menambahkan lagi kata keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana lebih itu daripada Allah Taala dan mana kurang itu daripada kelemahan sesendiri insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa ma'al mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatta ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala ta'arifin. Allahumma fakina bidin, Allahumma fakina bidin, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakhish syaqa wa su'il qada wa samasatil ada. Tahassana bi izzatil jabarut wa tasamna bi rizqil barakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi lam. Allahumma sif ana hadzal waba wa qina syarra rada wa najina minat ta'ni wa ta'un wa bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz.